Siapa MC ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, guru besar yang ada di sebalik tabir, Ustaz Salbiah binti Sulaiman, pemangku GPKT Ustaz Siti Zaleha binti Mamat, GPKM SRA Muaz bin Jabal Ustazah Murziah binti Musa, barisan guru-guru dan seterusnya anak murid calon-calon PPK SRA Muaz bin Jabal 2021 yang disayangi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan di hari Jumaat yang mulia ini untuk bersama-sama kita menghadiri satu taklimat lagi. Kita ada satu lagi taklimat pada hari ini, taklimat yang terakhir sebelum awak mulakan awak punya kerja khusus bagi memenuhi kehendak penilaian dan pentaksiran yang menggantikan UPSRA untuk sesi 2021. Justru sebelum kita meneruskan majlis kita pada petang ini adalah baik kiranya kita terlebih dahulu mulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab kita sebentar tadi, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati kita sepanjang program kita berlangsung, iaitu taklimat berkenaan dengan pelaksanaan kerja khusus untuk PPK SRA. Jadi anak-anak yang disayangi sekalian, sementara kita nantikan lagi sahabat kita view, kita baru 40 orang. Calon kita ada 100 lebih, view kita baru 40 orang. Jadi sebelum kita pergi, kita tunggulah sikit lagi, lebih kurang dalam 10 orang lagi untuk kita teruskan 1/3 daripada kita punya calon. Dan seperti yang kita sedia maklum, kita dah maklumkan dah, bermula daripada makluman yang disampaikan oleh Setiausaha Peperiksaan Sekolah SRA Muaz bin Jabal. Kita akan adakan taklimat yang terperinci berkenaan dengan mata pelajaran yang akan disampaikan oleh guru mata pelajaran awak sendiri. Oleh itu, sepatutnya awak lebih bersedia sebelum. Maksudnya kena tunggulah sebelum majlis kita bermula. Jadi kemungkinan hari ini hari Jumaat, yang Ustaz andaikan 100 lebih yang tak datang tu semua lelaki, yang perempuan semua dah ada dah. Lagipun Jumaat kita bukannya kapasiti yang penuh kan untuk datang ke masjid. Okey, jadi ada lebih kurang 44 orang viewers kita. Jadi sementara itu tak perlu, saya nak ingatkan, tak perlulah untuk kita untuk calon-calon semua menulis nama dan juga daripada kelas mana, tak perlu, sebab kemungkinan di akhir nanti kita akan sediakan satu link untuk kehadiran. Jadi apa yang awak perlu buat, tumpukan perhatian, pasangkan telinga awak. Sekiranya ada soalan-soalan yang berbangkit, inginkan awak bertanya, awak boleh komen di ruangan komen. Tak perlu nak komen daripada mana awak datang. Sebab yang penting apa yang pihak asatizah nakkan daripada awak adalah faham apa yang cuba disampaikan, apa yang cuba diterangkan pada hari ini kepada awak sebelum awak mulakan awak punya kerja khusus. Jadi anak-anak yang di sini sekalian, okey, kita punya view dah 57. Alhamdulillah, kita bagi meneruskan majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama
kita mendengar pendedahan ataupun taklimat pelaksanaan PPKSRA bagi mata pelajaran bagi mata pelajaran Jawi. Oleh itu pihak sekolah, saya mewakili pihak majlis menjemput Ustazah Azizah binti Yusof untuk menyampaikan taklimat tersebut. Majlis dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Amirul selaku teknikal kita pada hari ini. Okey. Saya harapkan murid-murid semua bersiap sedia. Okey. Sediakan alat tulis untuk catatan ringkas. InsyaAllah selepas taklimat nanti, minggu depan saya akan compile semula lah, ringkaskan semula yang ditaklimatkan pada hari ini untuk disampaikan dalam grup kelas masing-masing nanti. Cuma untuk hari ini secara pendedahan awal sahaja bagi mata pelajaran Jawi. Okay, macam yang awak semua tahulah, saya guru mata pelajaran Jawi Ustazah Azizah binti Yusof yang akan menjadi ketua pentaksiran bagi mata pelajaran Jawi PPKSRA ini. Di samping yang akan dibantu oleh guru-guru yang lain insya-Allah. Okay, kita akan tengok panduan pelaksanaan tugasan pentaksiran penilaian Sekolah Rendah Agama SRA bagi mata pelajaran Jawi, iaitu kod mata pelajaran Jawi ialah JW02. Okey, untuk mata pelajaran Jawi, kertas ini mengandungi 2 tugasan. Okey, makluman ya, untuk mata pelajaran Jawi ni tak sama dengan pelajaran Tauhid, Tajwid dan Khat semalam. Okey, untuk mata pelajaran Jawi ni ada 2 tugasan iaitu berbentuk satu projek, iaitu satu je berbentuk penulisan surat kiriman rasmi. Okey, manakala satu lagi berbentuk ujian lisan. Okey, insya-Allah nanti kita akan terangkan satu persatu macam mana pelaksanaan projek lisan dan juga tugasan penulisan rasmi. Okey, kita tengok yang pertama, projek surat kiriman rasmi. Okey, maksudnya pelajar boleh pilih salah satu. Okey, pelajar mesti memilih salah satu daripada tugasan yang disediakan, iaitu yang pertama projek menulis surat kiriman rasmi dan yang kedua ujian lisan. Okey, kat situ dia tulis perkara penting. Guru boleh mencadangkan tugasan mana yang perlu dibuat. Okey, kalau dekat sini saya nak cadangkan satu pun saya risau. Contohnya kalau saya nak belajar murid projek, yang lain tak boleh nak menulis. Jadi sepulang pada awak nak pilih salah satu. Nanti saya akan sediakan satu Google Form awak perlu isi dan hantar semula pada saya. Nyatakan dekat situ projek apa yang awak pilih dan juga tajuk yang awak pilih. Okey? Okey, kita tengok yang pertama, tugasan berbentuk projek. Tugasan 1. Okey, 2.1. Tugasan projek ni satu sahaja, menghasilkan surat kiriman rasmi bagi tajuk-tajuk yang telah ditetapkan. Okey, tajuk penulisan surat rasmi dah disediakan. Awak tak boleh pilih tajuk lain, hanya memilih tajuk yang diberikan sahaja. Yang kedua, surat yang dihasilkan mestilah mempunyai format surat kiriman rasmi yang betul. Ini merupakan satu-satunya pemarkahan yang sangat penting iaitu format penulisan surat rasmi yang betul. Okey, yang ketiga, 2.3, calon boleh mengolah surat yang dipilih mengikut kreativiti sendiri. Okey, 2.4, calon hendaklah menyelesaikan tugasan sendiri. Maksudnya penulisan surat rasmi ni awak perlu buat sendiri, sorang-sorang. Okey, nak dapatkan contoh penulisan ayat tu boleh tanya, tapi yang tulis, yang susun semua awak yang buat. Okey, 2.5 kita tengok, calon dikehendaki menyiapkan tugasan tersebut berpandukan skema rubrik dan pemarkahan yang diberikan. Yang ni saya akan, untuk taklimat hari ni kita tak terangkanlah. Okey, yang keenam, surat kiriman rasmi boleh dihasilkan dengan menggunakan alat tulis, kertas A4 ataupun kalau tak ada kertas warna putih, kertas berwarna dibenarkan.
Okey, ataupun yang ketiga, kertas terpakai. Yang keempat, buku latihan. Okey, yang kelima, buku portfolio. Dan juga yang keenam, bahan yang bersesuaian. Bahan yang bersesuaian ni saya rasa mungkin satunya kertas kajang ataupun kertas untuk penulisan surat yang biasa tu yang ada garis-garis tu pun saya benarkan kalau tak ada kertas A4 yang lain lah. Okey, yang ketujuh, tengok yang ketujuh, hanya menggunakan tulisan tangan dan ditulis dalam tulisan jawi sahaja. Okey, yang ni awak kena ingat, ada beza sikit dengan pelajaran buku skrap tauhid tajwid semalam. Okey, kalau jawi, kita hanya benarkan awak menulis tulisan tangan. Tak dibenarkan menaip dengan menggunakan komputer. Okey, dan juga perlu ditulis dalam tulisan jawi sahaja. Tak boleh disertakan dengan ejaan bahasa Melayu. Hanya tulisan jawi dan tulisan tangan. Ini pemarkahan yang penting lah. Awak perlu ambil perhatian. Okey. Dan yang ke-8, menyiapkan tugasan mengikut tempoh yang ditetapkan. Tempoh yang ditetapkan ni kita dah bagi dah hari tu, iaitu bermula dengan 1 September sehingga 15 Oktober. Okey, nanti kita akan bagi tarikh lah awak perlu hantar bila-bila. Sama dengan yang semalam, tauhid semalam ya. Okey, seterusnya kita akan tengok. Okey, antara kandungan tugasan projek 1 ini iaitu penulisan surat rasmi. Yang pertama sekali, perlu ada muka depan. Muka depan, cover kat depan tu. Okey, cover kat depan perlu ada nama penuh calon, angka giliran, nama sekolah dan logo serta tajuk projek hari ini. Okey. Okey, yang ni sama dengan mata pelajaran yang lain, buku skrap tu. Tajuk cover dia semua sama. Boleh ikut yang cover mata pelajaran buku skrap. Okey. Okey, yang kedua kita tengok daftar kandungan. Daftar kandungan ni maksudnya isi kandungan untuk projek penulisan surat rasmi. Okey, yang ketiga, satu surat rasmi, surat kiriman rasmi yang telah dipilih. Maksudnya kalau awak dah pilih tajuk ni, awak perlu tulis surat itu dengan lengkap, dengan formatnya dan dimasukkan bersama dengan tugasan tersebut. Okey, yang keempat, penutup dan rumusan. Okey, dan yang kelima, perkara penting sila rujuk contoh. Nanti kita akan tengok contoh draft yang diberikan lah, awak boleh rujuk. Okey, bahan rujukan projek ni yang pertama sekali, murid-murid boleh rujuk buku teks Jawi kita sendiri, ada ya buku teks tahun 6, mata pelajaran Jawi untuk tajuk surat rasmi, awak boleh rujuk kat situ, dan juga buku latihan aktiviti. Kemudian lain-lain buku rujukan yang bersesuaian, ada awak tengok dalam buku rujukan bahasa Melayu, bentuk format penulisan pun awak boleh tengok, dan juga lain-lain rujukan internet dan sebagainya. Lain-lain rujukan yang awak jumpa lah dibenarkan. Okey, seterusnya kita akan tengok. Okey, ini pentaksir guru. Kita akan tengok bahagian B, iaitu arahan kepada calon. Okey, yang pertama, calon melaksanakan tugasan penilaian PPKSRA bagi mata pelajaran Jawi secara individu. Okey, seorang-seorang lah kena buat. Okey, yang kedua, tak boleh berkumpulan dengan kawan-kawan. Yang kedua, calon hendaklah melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh yang telah ditetapkan mengikut jadual pelaksanaan tugas. Okey, tarikh kita akan bagi sekian, perlu hantar, perlu semak dan sama-sama dengan mata pelajaran yang lain. Nombor 3, calon dikehendaki melakukan tugasan yang diberikan. Nombor 3, calon dikehendaki melakukan tugasan mengikut arahan yang diberikan. 4, perlu merujuk guru mata pelajaran Jawi masing-masing bagi memastikan tugasan dapat dilaksanakan secara optimal, iaitu merujuk kepada kriteria yang telah ditetapkan. Okey, awak boleh tanya jika ada permasalahan dalam bentuk penulisan ini, awak boleh terus tanya saya. Okey, yang kelima, hasil kerja projek calon mestilah asli, bukan hasil suntingan dan dihasilkan sendiri oleh calon.
Okay, yang ni awak kena pastikan awak hantar hasil awak adalah asli, asal dari awak sendiri. Okay, tak ada persamaan dengan orang lain, tak ada persamaan dekat sumber-sumber internet dan sebagainya. Okay, yang keenam, calon hendaklah membuat dan menyiapkan tugasan dengan sempurna dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Okay, saya memang harapkan murid-murid semua, calon semua boleh siapkan tugasan ini mengikut tarikh yang menyiapkan tugasan projek dengan menggunakan tulisan tangan dan tulisan jawi sahaja. Okay, tulisan tangan maksudnya kena tulis tangan, tak boleh bertaip dan dalam ejaan jawi sahaja. Okay, yang keempat, yang ke-8, yang ni untuk khusus dalam ujian lisan nanti. Okay, perlu menduduki ujian lisan secara individu yang dilaksanakan oleh pentaksir dengan berpakaian seragam sekolah. Yang tu saya akan terangkan nantilah untuk bahagian yang kedua ujian lisan. Okay, seterusnya kita akan tengok. Okay, jadual-jadual yang awak perlu ikuti. Untuk minggu pertama ni termasuklah memberi taklimat dengan pelaksanaan tugasan hari ni lah. Okay, perlu ditarik taklimat. Nanti Ustazah akan susuli dengan ringkasan dokumen-dokumen ataupun penerangan ini dalam grup kelas nanti. Okay, tengok yang kedua pula. Calon perlu. Hari ni awak dah dengar taklimat. Bermula minggu depan, okay, di samping kita akan laksanakan ujian syafawi, murid-murid juga, Ustaz Amira akan sikit. Nombor 2 Okay, kedua, okay, tindakan calon. Okay, yang pertama, bermula minggu depan lah, selepas dengar taklimat ni, awak boleh merancang rangka kerja. Yang kedua, mencari kandungan ataupun isi berkaitan tajuk yang dipilih daripada sumber bercetak dan elektronik bagi tugasan projek. Yang ketiga, mengumpul dan menyusun kandungan isi berkaitan tajuk bagi tugasan projek. Okay, awak mula sekali merangka, mencari isi dan mengumpul, menyusun. Kemudian yang keempat, membuat ulang kaji dan latihan bagi tugasan ujian lisan. Yang ni sekiranya awak pilih ujian lisan, saya akan maklumkan bila sampai tarikh dia, tarikh dapat soalan daripada jabatan tu, saya akan maklumkan bila saya akan buat dan awak perlu bersiap sedia. Jika awak pilih ujian lisan, hari ini awak boleh bersiap sedialah, eja, baca, semua petikan. Okay, yang kelima, memastikan bahan yang diperolehi sesuai dengan dan betul dengan merujuk guru mata pelajaran jawi. Okey, kita tengok pula minggu ketiga. Okay, minggu ketiga tindakan calon menyiapkan tugasan bagi projek. Okay, minggu ketiga nanti awak perlu siapkan. Yang kedua, menulis huraian yang berkaitan dengan kandungan tajuk yang dipilih dengan lengkap bagi tugasan projek. Yang ketiga, mengemas kini dan menyiapkan tugasan bagi tugasan projek. Dan untuk ustazah, yang keempat tu akan melaksanakan penilaian dan pentaksiran secara ujian lisan lah. Kalau kita akan awak pilih ujian lisan, kita akan mula selepas awak selesai syafawi. Okay, selepas saya selesaikan syafawi UPKK, saya akan mulakan ujian lisan. Ataupun saya akan minta guru pembantu saya untuk buat dulu sebelum saya buat. Okay, kita akan tengok pula minggu yang keempat. Okay, minggu yang keempat. Ada tak minggu keempat Ustaz Amirul? Tak ada. Okay, minggu keempat. Calon menyerahkan tugasan kepada guru. Yang ni kita sama dengan tarikh yang semalam. Ustazah Hazira ada maklumkan. Kita akan ikut kelas-kelas lah awak perlu hantar. Dan guru memberi markah kepada tugasan. Menyerahkan bahan tu berbentuk hard copy jika awak pilih tugasan projek. Okay, manakala kalau ujian lisan secara bersemuka macam ni lah. Google Meet ataupun WhatsApp call saya akan WhatsApp. Okay? Okay, kita akan tengok antara contoh soalan projek. Ini contoh ya. Okay, arahan tugasan
Jangan salin soalan tugasan. Awak tak perlu salin soalan tugasan ini. Okay, yang kedua, tulis satu surat rasmi. Oh, ini untuk projek ni, ini contoh. Ini projek yang awak perlu buat jika awak pilih tugasan projek. Okay. Calon diminta memilih satu daripada tajuk di bawah. Yang pertama, makluman surat kiriman rasmi bertajuk makluman kepada guru kelas kerana tidak hadir ke sekolah. Okay, yang kedua, memohon kebenaran kepada guru kelas untuk memasuki pertandingan acara tulisan jawi peringkat sekolah. Kita ada dua tajuk. Untuk projek jawi ni, penulisan surat rasmi ada dua tajuk. Jadi awak perlu pilih salah satu. Okay, makluman tidak hadir sekolah ataupun memohon kebenaran memasuki pertandingan acara jawi. Okay, yang keempat, mesti ditulis dalam tulisan tangan dan tulisan jawi sahaja. Penulisan surat kiriman rasmi mestilah tidak melebihi 80 patah perkataan. Awak tulis surat kiriman rasmi ini, awak kena kira perkataan tidak melebihi 80 patah perkataan. Kalau kurang, tak nak, jangan kurang banyak sangat. Okey? Okey, seterusnya kita akan tengok macam mana bentuk penulisan dia. Yang ni arahan soalan dalam tulisan rumi. Yang ni kita akan lampirkan untuk memudahkan ibu bapa membimbing murid-murid lah untuk menjawab sama-sama. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh lampiran penulisan kiriman rasmi. Okey, ini antara muka depan yang awak perlu sediakan. Okey, sebelum hantar awak perlu lengkapkan ini yang pertama di muka surat depan, iaitu logo sekolah. Kemudian nama sekolah. Logo sekolah nanti insya-Allah saya akan bagi dalam bentuk image melalui WhatsApp lah. Okey, awak boleh print. Muka depan ni saya tak perlu, awak boleh ikut type guna komputer ya. Muka depan saya benarkan. Okay, cuma dekat tulisan jawi sahaja saya nak awak tulis tangan. Okay, logo sekolah, nama sekolah SRA Muaz bin Jabal ataupun Sekolah Rendah Agama Muaz bin Jabal. Kemudian yang ketiga tu nama tajuk. Nama tajuk ni contohnya awak pilih tulis menulis surat makluman tidak hadir ke sekolah. Awak perlu tulis tajuk tu lah. Okay? Ataupun tajuk yang kedua, B tadi, memohon memasuki acara. Itu tajuk dia, yang A dengan B tadi. Okay, kemudian yang ketiga tu nama penuh calon, nama penuh, nombor markit, angka giliran. Yang ni akan diberi nantilah. Okay, seterusnya kita akan tengok muka surat yang kedua. Okay, next Ustaz Mirul. Muka surat yang kedua, daftar kandungan. Okay, daftar kandungan ni awak perlu sertakan dengan muka surat buku awak, muka surat projek tugasan jawi ini. Okay, yang pertama penghargaan, kedua kandungan surat rasmi, surat kiriman rasmi, kemudian yang ketiga penutup ataupun rumusan. Okay, seterusnya kita akan tengok ini contoh. Okay, contoh penulisan surat rasmi. Okay, mengandungi penulisan surat rasmi yang perlu dipilih. Format isi-isi penting dan huraian isi. Okay. Seterusnya kita akan tengok contoh rumusan. Awak perlu di bawah tu akan tengok perlu masukkan muka surat. Okay. Seterusnya penutup dan rumusan. Yang ni awak perlu salin semula. Awak nyatakan saya suka mata pelajaran jawi kerana. Okay. Sebutlah kenapa awak suka mata pelajaran jawi. Kemudian yang kedua, mata pelajaran jawi banyak membantu saya dalam apa? Dalam membaca buku cerita jawi ataupun apa-apa sajalah awak boleh tuliskan dekat situ. Okey. Dan diakhiri dengan pengakuan calon, tanda tangan, nama dan tarikh awak siapkan tugasan ini. Okey, kita akan tengok seterusnya. Contoh lampiran yang diberikan adalah contoh kiriman rasmi. Okey, kita akan tengok ini contoh tadi, muka depan tadi kan. Okey, nama logo sekolah kat atas.
Okey, logo sekolah. Kemudian nama sekolah, tajuk, surat kiriman rayuan kemasukan. Ini contoh sahaja ya saya nak tunjuk hari ini. Okey, kemudian nama calon, nombor IMEI dan angka giliran. Ini contoh muka hadapan. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh daftar kandungan. Okey, Ustaz Amirul, nombor muka surat seterusnya 17. Contoh daftar kandungan, kita letakkan nombor muka surat. Okey, penghargaan, surat kiriman rasmi dan penutup. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh penghargaan. Okey, penghargaan. Ini perlu awak masukkan. Awak perlu masukkan dalam buku projek mata penulisan Jawi ya, penghargaan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah kerana saya dapat menyiapkan projek surat kiriman rasmi bagi penilaian dan pentaksiran Sekolah Rendah Agama PPKSRA yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Okay, saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang apa awak sambunglah, yang membantu saya dalam menulisan ini apa semua itulah. Okay, itu awak kena tulis. Okay, akhir sekali saya berharap dapat mempelajari banyak ilmu pengetahuan daripada projek ini. Yang ni awak perlu salin semula tulis dalam tugasan Jawi nanti dengan tulisan tangan. Okay, seterusnya kita akan tengok contoh surat. Okay, contoh surat tadilah. Yang ni tadi, saya ni lah. Perlu baca ke? Rasanya tak perlu kot. Ini contoh rayuan kemasukan tadi. Nanti saya, yang ni awak boleh rujuk lah mana-mana ada contoh surat kiriman rasmi. Okay, ataupun jika perlu lagi, kita akan buat penerangan secara bersemuka secara Google Meet gitulah. Okay, jika perlu nanti ya. Okay, next kita akan tengok contoh penulisan perakuan calon. Okay, itu contoh perakuan. Tanda tangan, kemudian nama penuh dan tarikh. Okay, ini contoh-contoh. Saya akan, jika perlu saya akan lampirkan contoh ini. Okay, selesai untuk tugasan yang pertama. Okey, kita tengok pula untuk tugasan yang kedua. Awak pilih ya, bukan kedua-duanya awak kena buat. Awak perlu pilih salah satu. Okey, tugasan yang kedua Jawi adalah ujian lisan. Okey, markah juga sama 30 markah. Okey, dan lagi 70 secara objektif lah. Okey, ujian lisan yang pertama, soalan ujian lisan mengandungi 3 set soalan dan perlu membuat undian bagi menetapkan soalan untuk setiap calon yang hendak diuji. Okey, jika awak pilih ujian lisan ni, saya akan dapatkan awak semua. Kita akan mula ujian lisan dan awak perlu memilih undian. Soalan set mana yang awak perlu baca. Okey, yang kedua, calon dikehendaki melaksanakan ujian lisan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Setiap calon akan dinilai oleh pentaksir dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Okey. Setiap calon akan dinilai oleh pentaksir iaitu guru mata pelajaran yang mengajar sekolah mengikut kesesuaian. Okey. Terus jawab ya, tulis pen atau pensel. Saya rasa masih lagi darjah 6 perlu tulisan pensel. Okey, pensel sahaja. Okey, tak nak pen-pen lah. Tulisan pensel sahaja. Senang kalau silap awak boleh padam. Okey, kita tengok sambung semula. 1.3. Setiap calon akan dinilai oleh pentaksir iaitu guru mata pelajaran yang mengajar di sekolah mengikut kesesuaian. 4. Calon akan dinilai oleh pentaksir dalam tempoh masa yang ditetapkan. Dan yang kelima, calon mestilah memakai pakaian seragam sekolah yang lengkap semasa pentaksiran ujian lisan dijalankan.
Okey, penilaian ujian lisan jalankan nanti awak perlu memakai seragam sekolah yang lengkap. Okey, masa ujian lisan nanti perlulah. Contohnya kalau saya buat Google Meet, awak perlu buka kamera, awak perlu buka mic untuk saya soalkan. Okey, seterusnya kita akan tengok ujian lisan ini yang tu sama je. Okey, next kita akan tengok macam mana pelaksanaan. Okey, pelaksanaan calon ujian lisan ini sama je. Kita akan tengok yang last sekali, awak tengok nombor 8 terus. Calon wajib yang atas tu sama. Yang atas tu untuk ujian projek ya. Perlu tulisan asli. Okey, mengikut arahan yang diberikan. Kita tengok nombor 1 tu. Samalah yang dengan yang projek tadi. Nombor 2 pun sama. Dan nombor 8 ni perlu saya tekankan. Calon wajib menduduki ujian lisan secara individu. Okey. Dengan dan berpakaian seragam sekolah yang lengkap. Okey. Kita akan tengok contoh. Ini sama. Sama juga dengan yang saya terangkan projek tadi. Okey. Sebab ujian lisan ni nanti saya akan bagi ikut tarikh lah. Kita beri tumpuan pada Syafawi sahaja dulu minggu depan. Untuk pentaksiran Jawi ni saya hold dulu untuk seminggu kita buat Syafawi ni. Okey, nanti akan saya terangkan. Okey, menyerah. Okey, contoh. Ini contoh. Saya akan tunjukkan contoh penyampaian ataupun pelaksanaan ujian lisan macam mana. Okey, ini contohnya soalan kita akan bagi bila akan adakan soalan ujian lisan nanti. Soalan kita akan buka bila bermula ujian lisan. Okey, contoh soalan ujian lisan ni dia ada 2 bahagian. Okey, 2 bahagian. Itu tengok yang pertama. Tengok bahagian yang pertama. Bahagian A, bacaan Jawi. Okey, untuk bahagian A ada 3 soalan. Contoh tengok yang pertama. Soalan yang pertama. Sila baca rangkai kata di bawah. 1. Tanah air. 2. Alas perut. 3. Buah fikiran. 4. Darah daging. 5. Durian runtuh. Ada 5 soalan yang awak perlu baca untuk soalan yang pertama. 5 markah. Jika salah sebut satu perkataan, tolak setengah markah. Okey, tolak setengah markah. Kalau tanah air, awak sebut tanah A je. Tanah A, bukan air kan, tanah A. Jadi saya bagi setengah. Okey, betul. Tajuk surat tu saya akan bagi tadilah 2 tajuk tadi sahaja. Okey, yang tu projek tadi 2 tadi sahaja, awak pilih salah satu. Okey, tengok soalan yang kedua. Soalan yang pertama tadi 5 soalan 5 markah. Soalan yang kedua 2 soalan 8 markah. Okey, sila baca gurindam berikut. Nombor 1, apabila mendengar akan khabar. Menerimanya itu hendaklah sabar. Nombor kedua, barang siapa hendak bertanya, maka pergilah pada ahlinya. 8 markah. Jika kita kira dekat situ, semuanya ada 8 perkataan. Jadi, setiap satu perkataan yang betul akan diberi 8 markah. Okey, kemudian soalan yang ketiga, membaca ayat. Sila baca ayat berikut. Yang pertama, masa depan kita ditentukan oleh usaha hari ini. Jadilah orang yang tidak berputus asa. 7 markah. Jika kita kira dekat situ, 7 markah tu ada 14 perkataan. Okey, pemarkahan kita mengikut perkataan yang awak baca. Kalau satu salah, setengah markah. Okey, seterusnya kita akan tengok soalan lisan bahagian B. Okey, soalan lisan bahagian B, sila eja perkataan berikut. Okey, kena mengeja. Yang A tadi membaca, yang B pula mengeja. Okey, yang pertama, perkataan jati bahasa Melayu.
Awak eja lah Palu, ejaan Jawi pa alif lam waw. Kena sebut pa alif lam waw ataupun pa alif pa lam waw lu, Palu. Okey, yang kedua halus. Ini contoh ya, contoh soalan. Soalan sebenar belum dapat lagi, belum ada lagi, tapi tak diberikan pada lagi lah. Okey, seterusnya yang kedua tu, yang ke B tu sama juga. Awak kena eja perkataan pinjaman bahasa Arab. Tiga soalan. Satu A tu 4, kemudian B tu 3 soalan, eja ya, halal, pinjaman bahasa Arab, ikhlas, rujuk. Okey, kemudian yang ketiga C, perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Ada 3 juga. Ada 10 markah. Yang awal tadi 20 markah, yang kedua 10 markah. Jadi 30 markah. Yang kedua ni ada 10 perkataan. Jadi satu perkataan yang betul awak eja dikira 1 markah. Bacaan kena dalam bahasa baku. Ya, kalau boleh dengan ejaan dan intonasi yang betul. Bahasa baku, sebutan yang betul lah, tak nak sebutan pasar, sebutan KL. Okey, bahasa baku, sebutan baku. Okey, ini jika awak pilih ujian lisan. Okey, kita tengok yang terakhir rasanya. Okey, tengok yang terakhir. Jika ada pertanyaan boleh tanya ya. Jika saya sempat tengok kat sini, saya terus jawab je. Okey, kita tengok untuk pemarkahan ujian lisan tadi. Ujian lisan, bahagian A 20 markah. Maksudnya soalan pertama 5 macam yang saya terangkan tadi lah. 5 markah, yang kedua 8, ketiga 7. Kemudian bahagian B mengeja Jawi ada 10 markah. Okey, keseluruhan ujian lisan 30 markah. Okey, iaitu skala pemarkahan samalah yang ni. Kalau awak dapat 21 hingga 30, dikira cemerlang lah markah awak untuk ujian lisan. 11 hingga 20 sederhana. 0 hingga 10 rendah. Okey? Okey, saya rasa itu sahaja untuk penerangan Jawi. Nanti insya-Allah kita akan ada masa lagi, masa Google Meet ataupun bila-bila masa nanti kita akan buat secara penerangan lagi sekali kepada awak jika ada pertanyaan. Okey? Cuma saya nak tekankanlah, projek Jawi ni ada 30 markah, jadi saya rasa lebih ringan untuk awak untuk menyediakan inilah. Jika awak rasa nak buat surat rasmi tu berat sangat, awak boleh pilih lisan. Jika rasa nak baca Jawi susah sangat, awak boleh pilih penulisan Jawi, penulisan surat. Okey? Okey, sekian sahaja untuk taklimat saya pada hari ini. Saya harapkan jika ada pertanyaan boleh segera tanya. Okey, jika hari ini tiba-tiba je tiba-tiba je nak tanya nanti selepas taklimat ni, kita jumpa nanti bila kelas akan datang. Okey, saya serahkan kembali pada Ustaz Amirul. Okey, terima kasih kepada guru mata pelajaran Jawi bagi PPK SRA Muaz bin Jabal 2021. Alhamdulillah, saya harap semua faham sebab ada soalan yang ditanyakan tadi semua dah terjawab. Cumanya ada satu soalan dia tanya habis habis pukul 4.30 lah. Kita habis bila selesai. Pukul 4.30 ke 5.30 ke saya tak pasti, tapi bila habis pembentangan insya-Allah kita akan selesaikan. Okey, jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kepada pembentang kita tentang pelaksanaan kerja khusus ataupun kita kata PPK SRA bagi mata pelajaran Jawi pada begini. Terima kasih Ustazah. Jadi bagi meneruskan majlis pada petang ini, marilah sama-sama kita memberi ruang pula kepada pembentang kita yang seterusnya yang akan menghuraikan cara-cara ataupun kaedah pelaksanaan PPK SRA bagi mata pelajaran sirah, iaitu yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Rashidah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang ni Ustazah nak bentang untuk subjek sirah. Okay, kita tengok slide Okay.
Okey. Okey, untuk penilaian dan pentaksiran kurikulum PPKSRA Sekolah Rendah Agama untuk pelajaran sirah. Okey, untuk pengetahuan awak, Ustazah sebagai penilai pertama dan Ustazah kena bantulah dengan Ustazah-Ustazah lain untuk menilai awak punya kerja kursus. Okey, kita tengok arahan dia. Kertas ini mengandungi 2 tugasan. Okey, untuk subjek sirah, awak dikehendaki membuat 2 tugasan seperti jawi. Samalah tadi jawi. Cuma bahagian sirah ni yang pertama awak kena buat buku scrap. Yang kedua, awak kena buat 1 rakaman bercerita. Kalau jawi tadi lisan kan? Kalau sirah ni awak ada 1 rakaman bercerita. Antara 2 ni awak boleh pilih lah mana satu yang awak selesa nak buat. Kalau rasa nak buat buku scrap, awak boleh buat buku scrap. Kalau rasa tak nak buat buku scrap, nak buat rakaman bercerita, awak boleh buat rakaman bercerita. Okey, yang kedua tu biasalah calon dikehendaki memilih salah satu. Okey, seterusnya. Okey, untuk buku scrap. Okey, naskah calon. Okey, kita tengok untuk buku scrap. Kita tengok penilaian untuk buku scrap sirah. Okey, tajuk yang diberi ada 2 tajuk. Awak boleh pilih antara 2 ni yang mana satu yang awak nak buat. Okey, yang pertama tajuk Perang Badar, yang kedua Perang Uhud. Okey, di antara 2 perang ni awak pilih salah satu sahaja untuk buat buku scrap. Okey, tugasan untuk menghasilkan buku scrap ni mesti mengikut tajuk-tajuk yang telah ditetapkan. Tak boleh buat tajuk lain lah. Awak mesti pilih antara 2 tajuk sahaja, Perang Badar ataupun Perang Uhud. Okey, kita tengok yang pertama untuk tugasan awak, calon dikehendaki mengumpul maklumat berkaitan tajuk yang dipilih. Kalau awak pilih Perang Badar, awak kumpulkan maklumat untuk Perang Badar. Kalau pilih Perang Uhud, awak pilih dan kumpul maklumat untuk Perang Uhud. Okey, yang kedua, setiap tajuk tersebut mestilah mempunyai pendahuluan, isi, kandungan, pengajaran dan penutup. Okey, macam awak punya buku scrap tu mesti ada pendahuluan, isi kandungan, pengajaran dan penutup. Okey, yang ketiga, calon boleh mengolah tajuk yang dipilih mengikut kreativiti sendiri. Ini terpulang kepada awak lah. Awak nak olah cara macam mana, ikut kreativiti awak sendiri. Okey, yang keempat, calon hendaklah menyelesaikan tugasan buku scrap sendiri. Maksudnya awak buat sendiri tanpa tanpa pertolongan orang lain lah. Maksudnya buku scrap tu hasil kerja awak sendiri. Tanpa ada ciplak ataupun plagiat daripada internet ke apa ke, tak nak. Yang tu mengikut awak punya kreativiti sendirilah, tak nak ambil idea orang. Okey, nombor 5, calon dikehendaki menyiapkan tugasan tersebut berpandukan skema pemarkahan yang diberi. Okey. Untuk yang keenam, buku scrap boleh menggunakan kertas. Okey, buku scrap awak tu boleh menggunakan kertas A4. Okey, kalau nak guna kertas warna pun boleh juga. Okey, kalau tak ada kertas A4, tak ada kertas berwarna, rumah awak tu cuma ada kertas terpakai pun boleh juga guna. Okey, buku latihan pun boleh. Guna buku portfolio pun boleh. Yang kelima, bahan yang bersesuaian untuk buat buku scrap. Okey, untuk menyiapkan tugasan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Maksudnya kat sini buku scrap awak tu kalau awak rasa nak buat menggunakan kertas warna pun boleh. Kertas A4 kosong pun boleh. Kalau tak ada dua-dua tu awak boleh guna kertas terpakai pun boleh. Kulit buku pun boleh. Kulit buku latihan awak yang tak guna tu, yang bahagian kosong tu, awak nak guna yang tu untuk buat dia punya cover pun tak ada masalah. Okey, yang ketiga, untuk isi kandungan. Untuk isi kandungan buku scrap awak, okey, muka depan awak mesti tulis nama penuh awak, angka giliran, nama sekolah, logo dan tajuk. Logo tu logo sekolah lah. Okey, untuk daftar kandungan, okey, 3.2, 3.3 penghargaan, 3.4 mesti ada huraian tajuk. Huraian tajuk tu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua mesti ada isi kandungan, yang ketiga mesti ada pengajaran ataupun hikmah. Yang keempat, penutup ataupun rumusan. Okey, kita tengok rujukan. Okey, untuk rujukan buku scrap awak boleh rujuk melalui buku teks sirah. Okey, buku teks sirah ataupun buku aktiviti. Okey, selain daripada buku teks, awak boleh rujuk juga sumber melalui media massa ataupun internet lah. Rujukan tu mestilah yang
orang kata rujukan tu mestilah yang boleh diguna pakai lah. Okey, bahan bercetak. Boleh melalui bahan bercetak daripada buku, bahan bercetak mana-mana pun boleh. Maklumat tu boleh ambil. Tetapi syaratnya mesti yang orang kata yang diperakui lah. Rujukan awak tu tak ada melalui buku-buku yang salah ke apa ke, tak boleh. Okey. Seterusnya bahagian B, arahan kepada calon. Calon melaksanakan tugasan penilaian dan pentaksiran kurikulum sekolah rendah agama bagi mata pelajaran sirah secara individu. Maksudnya awak buat seorang-seorang lah, bukan secara berkumpulan. Yang kedua, calon hendaklah melaksanakan tugasan yang diberi dalam masa yang telah ditetapkan mengikut jadual pelaksanaan tugas. Okey, yang ni akan diberitahu tempoh masa. Okey, yang ketiga, calon dikehendaki melakukan tugasan menghasilkan 1 buku skrip sirah mengikut arahan yang diberi. Okey, hasil buku skrip awak tu mengikut apa yang Ustazah bagi tahu tadi. Kulit muka dia, isi kandungan dia ada format dia tadi. Yang keempat, calon perlu merujuk kepada guru mata pelajaran sirah masing-masing supaya tugasan dapat dilaksanakan secara optimal dengan merujuk kepada kriteria yang telah ditetapkan. Maksudnya kalau awak ada masalah, awak boleh rujuk kepada Ustazah. Boleh hubungi Ustazah bila-bila masa, tak ada masalah. Okey, yang kelima, hasil kerja calon mestilah asli. Yang ni Ustazah utamakan ni, mesti asli. Tak boleh plagiat daripada internet, awak copy, lepas tu awak masukkan dalam buku skrip awak, itu tidak dikira. Okey, kerja awak tu mestilah asli, yang awak punya hasil awak sendiri. Okey, yang keenam, calon hendaklah menyiapkan tugasan dengan sempurna dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Tak boleh melebihi tarikh yang telah ditetapkan. Okey, yang ketujuh, calon diberikan pilihan untuk menyiapkan tugasan dalam tulisan jawi atau rumi. Okey, dekat sini awak boleh diberi pilihan nak tulis jawi ataupun rumi dengan menggunakan tulisan tangan, tetapi keutamaan markah akan diberi kepada tulisan jawi. Okey, ada soalan, Ustazah kalau nak buat buku skrip tu boleh tulis pakai tangan je ke? Oh, boleh type. Okey, dia diberi 2 pilihan, tangan pun boleh, type pun boleh, tetapi tulisan tangan akan diberi keutamaan. Boleh akan diberi keutamaan. Markah tu akan diberi pada tulisan jawi. Maksudnya markah lebih tu kepada tulisan jawi lah. Kalau awak nak tarik pun boleh, tak ada masalah. Itu adalah pilihan awak. Tapi kalau tulisan tangan, markah awak lebih sikit. Macam tu. Okey. Okey, calon juga dibenarkan menggunakan tulisan bertanya. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Okey, sekejap. Saya tak pernah nampak, sekejap. Okey, yang pertama guru memberi taklimat kepada calon. Okey, Ustazah sedang bagi taklimat kepada awak ni. Okey, pelaksanaan tugasan, kriteria pemarkahan, syarat-syarat, hal-hal yang berkaitan. Okey, yang kedua. Ini tindakan awak selepas taklimat ni, apa yang perlu awak buat? Yang pertama, awak mesti merancang rangka kerja. Yang kedua, awak mesti mencari kandungan berkaitan tajuk yang dipilih. Okey, daripada sumber bercetak atau elektronik. Yang ketiga, awak mesti kumpul dan menyusun kandungan isi berkaitan tajuk. Yang keempat, awak mesti memastikan bahan yang diperolehi sesuai dan betul dengan merujuk kepada guru mata pelajaran sirah. Contoh kalau awak rujuk dekat internet, awak tak pasti adakah rujukan awak itu betul, awak boleh berhubung dengan Ustazah. Tak ada masalah. Okey, yang ketiga, ini pun sama untuk tindakan calon. Yang pertama, calon mesti menyiapkan tugasan. Yang kedua, calon mesti menulis huraian yang berkaitan dengan kandungan tajuk yang dipilih dengan lengkap. Yang ketiga, calon mesti mengemaskini dan menyiapkan tugasan. Okey, yang keempat ni, calon hendak menyerahkan hasil tugasan dalam bentuk hard copy terus ke permis sekolah. Okey. Tugasan yang awak buat apabila dah siap, awak mesti serahkan terus ke sekolah dalam bentuk hard copy. Nanti akan diterangkan jadual bila awak kena pergi hantar buku skrip awak tu ke sekolah. Okey, yang kedua, guru memberi markah kepada tugasan calon. Okey, bila awak dah siap hantar, Ustazah dah ambil awak punya buku skrip, nilai dan Ustazah boleh bagi
markah kepada tugasan awak tadi. Okey, seterusnya. Okey, slide seterusnya. Okey, ni tak ada kot. Okey. Lampiran. Okey, ini kita boleh tengok lampiran contoh buku skrap. Okey, untuk kulit buku skrap awak, yang pertama, atas ni awak mesti letak logo sekolah. Okey, logo sekolah ni awak boleh dapati di mana ya? Di buku tulis awak pun ada kan? Logo sekolah. Awak boleh ambil tampal pun boleh. Kalau rasa nak cantik lagi, kalau lagi kreatif, awak boleh lukis dengan tangan pun boleh. Tak ada masalah. Okey, seterusnya bawah logo sekolah, apa tu ya? Amirul, besar sikit, akak tak nampak. Okey, logo sekolah, okey, nama sekolah. Bawah logo adalah nama sekolah. Bawah nama sekolah, nama tajuk yang awak pilih tadi, antara perang Badar ataupun perang apa tadi? Perang Uhud ke apa. Okey, seterusnya maklumat yang mesti ada di kulit buku, nama penuh awak, nombor ID, nombor MyKit, lepas tu angka giliran. Okey, inilah yang perlu ada di kulit buku skrap awak. Okey, seterusnya. Okey, senarai daftar kandungan. Okey, yang ini yang mesti ada dalam buku skrap awak. Yang pertama, awak mesti ada penghargaan. Tulislah sikit penghargaan. Okey, yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, huraian isi kandungan. Yang keempat, pengajaran. Yang kelima, penutup dan rumusan. Yang keenam, sumber rujukan. Okey, sumber rujukan tu awak mesti masukkan supaya Ustazah boleh semak di mana awak rujuk. Okey, format muka depan sekiranya semua subjek adalah sama ya Ustazah. Muka depan, sama. Saya rasa sama. Okey, seterusnya. Okey, ni apa ya? Okey, penutup. Atas dia apa Mirul? Atas dia. Terus penutup Oh, okey. Okey, seterusnya penutup atau rumusan. Okey, saya suka mata pelajaran sirah kerana awak boleh buatlah penutup dia. Kenapa awak suka mata pelajaran sirah untuk rumusan awak. Okey, ataupun mata pelajaran sirah banyak membantu saya dalam, awak boleh sambung. Mengikut kreativiti awak lah. Ayat awak sendiri Okey, seterusnya. Perakuan calon. Okey, untuk perakuan calon ni awak mesti tanda tangan lah. Dekat buku skrap tu ada perakuan, tanda tangan awak, nama awak serta tarikh. Tarikh awak siapkan buku skrap. Okey, seterusnya. Format muka depan sekiranya semua subjek adalah sama. Okey, tadi sama. Format muka depan tu sama. Mesti ada logo, nama sekolah, nama calon. Okey, seterusnya rakaman bercerita. Okey, untuk rakaman bercerita, tadi bagi yang nak pilih buku skrap, awak ikut apa yang Ustazah bagi tahu tadi. Okey, bagi yang tak nak buat buku skrap, dia pilih untuk bercerita. Okey, untuk bercerita, untuk mata pelajaran sirah, tajuk dia ialah awak mesti pilih antara dua. Antara awak nak bercerita mengenai mengenai Saidina Abu Bakar As-Siddiq ataupun yang kedua Saidina Umar Al-Khattab. Pilih antara dua tu, khalifah. Okey, yang kedua tugasan awak. Okey, sekejap. Tak nampak. Miro boleh besarkan sikit tak? Okey. Okey, atas sikit. Okey, yang kedua, untuk menghasilkan rakaman bercerita mengikut tajuk-tajuk yang telah ditetapkan. Yang pertama, calon dikehendaki mengumpul maklumat dulu. Mula-mula awak pilih tajuk. Bila dah tahu tajuk mana yang awak nak pilih, lepas tu awak kumpul maklumat. Yang kedua, setiap tajuk tersebut mestilah mempunyai, yang pertama mesti ada pendahuluan. Yang kedua, isi kandungan. Yang ketiga, pengajaran. Dan yang keempat, penutup. Okey, yang ketiga, calon hendaklah menyediakan tugasan rakaman dengan imej yang penuh. Okey, ini maksudnya, masa buat rakaman tu, ayah ke atau mak awak yang tolong rakamkan tu, mesti imej awak tu penuh. Maksudnya daripada kepala awak tu sampai kaki. Itulah maksud dia.
Lepas tu rakaman awak tu hendaklah berdurasi selama 8 hingga 10 minit sahaja. Okey. Yang kelima, rakaman yang melebihi 10 minit tidak dikira markah. Maksudnya 11 minit awak buat contoh bercerita. Okey, minit ke-11 Ustazah dah tak kira dah. Ustazah cuma akan kira rakaman awak sehingga minit ke-10 sahaja. Okey, yang keenam, calon hendaklah berpakaian seragam sekolah yang lengkap. Siapa yang pilih nak bercerita ni, dia kena pakai baju sekolah. Syarat dia mesti pakaian sekolah yang lengkap. Okey, yang ketujuh, calon dikehendaki menyiapkan tugasan tersebut berpandukan skema pemarkahan yang diberi. Yang ke-8, menyiapkan tugasan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Okey, yang ketiga, untuk bahagian kandungan, yang pertama, kandungan cerita awak tu, yang pertama ialah pengenalan diri awak, nama penuh awak, angka giliran, nama sekolah, tajuk yang tu awak kena sebut. Okey, yang kedua, masa awak tengah bercerita tu untuk huraian tajuk awak tu, awak mesti ada pendahuluan. Awak mesti ada isi kandungan. Yang ketiga, mesti ada pengajaran daripada tajuk tu. Yang keempat, mesti ada penutup ataupun rumusan. Okey, untuk bahagian teks rakaman bercerita, calon hendaklah menyediakan teks yang ringkas mengikut contoh yang dilampirkan. Okey, maksudnya teks awak tu ringkas lah, bersesuaian dengan minit yang diberi tu sampai 10 minit sahaja kan. Okey, lepas tu teks hendaklah dihantar melalui email atau telegram atau WhatsApp bersama dengan rakaman video. Okey, mengikut ketetapan pihak sekolah. Okey. Maksudnya kat sini awak di samping rakaman bercerita, awak kena lampirkan juga teks cerita awak tadi bersama dengan rakaman tu. Kena bagi juga dekat Ustazah teks tu. Okey, seterusnya, yang mana ya? Okey, yang kedua, arahan kepada calon. Calon melaksanakan tugas PPKSRA bagi mata pelajaran sirah secara individu. Okey, yang ni tadi ya? Yang ni dah sebut ke Mira? Belum Okey, calon hendaklah melaksanakan tugasan yang diberi dalam masa yang telah ditetapkan mengikut jadual JPT. Yang ketiga, calon dikehendaki melakukan tugasan menghasilkan satu rakaman video bercerita sirah mengikut arahan yang diberi. Okey, awak ikut arahan yang saya sebut tadi. Yang pertama, mesti ada rakaman. Rakaman mesti berdurasi 10 minit sahaja. Minit ke-11 tidak akan dikira. Tak boleh lebih maksudnya. Lepas tu, calon mesti melampirkan sekali teks bercerita bersama rakaman tadi. Okey, yang keempat, calon perlu merujuk kepada guru mata pelajaran sirah masing-masing supaya tugasan dapat dilaksanakan secara optimal dengan merujuk kepada kriteria yang telah ditetapkan. Kalau awak ada masalah, awak boleh hubungi Ustazah lah. Okey, yang kelima, calon hendaklah menyiapkan tugasan dengan sempurna dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Okey, awak mesti tengok masa yang telah ditetapkan tu, awak mesti merancang dengan sebaik-baiknya supaya dapat siapkan mengikut tempoh masa yang telah diberikan. Okey, yang pertama, untuk minggu pertama, untuk awak punya ni, guru memberi taklimat. Okey, Ustazah dah beri taklimat kepada awak untuk pelaksanaan tugasan, kriteria permarkahan, syarat-syarat yang perlu dipatuhi, lepas tu hal-hal yang berkaitan lah tadi. Okey, yang kedua, okey, ini tindakan awak. Okey, minggu kedua, awak dah mesti merancang dah rangka kerja yang awak nak buat. Maksudnya kat situ awak dah ada dah pilihan awak. Maksudnya awak nak bercerita ataupun awak nak buat buku skrip. Bila dah dapat mana yang awak nak buat, bila dah pilih, awak pilih pula tajuk mana yang awak berkenan. Okey, lepas tu awak boleh rancang rangka kerja. Lepas tu cari kandungan isi yang berkaitan tajuk yang awak pilih tadi pada sumber bercetak atau elektronik. Okey, yang ketujuh, calon dah boleh mengumpul dan menyusun kandungan isi berkaitan tajuk. Yang ke-8, memastikan bahan yang diperolehi sesuai dan betul dengan merujuk kepada guru mata pelajaran sirah. Contoh rujukan yang awak cari tu, awak tiba-tiba rasa macam, betul tak rujukan ni? Sahih tak sumber rujukan? Sumber rujukan tu mesti yang sahih. Kan? Sebab di internet dia macam-macam rujukan. Selalunya yang senang yang awak nak rujuk, awak rujuklah kepada contoh buku. Buku tepat lah kalau buku yang apa? Yang dibenarkan untuk diterbitkan tu. Okey, ataupun kalau awak nak rujuk internet, awak boleh rujuk artikel awak tengok juga artikel pendidikan ke kan, ataupun jurnal. Jurnal pun boleh. Jurnal daripada mana? Daripada universiti mana? Awak boleh search.
Okey. Lepas tu minggu yang ketiga tu, okey, minggu yang ketiga awak kena menyiapkan tugasan bila dah dapat tadi rujukan, bila dah awak dah rangka kerja awak dah siap, dah ni kan, awak boleh mula siapkan tugasan. Mula boleh menulis isi-isi penting mengikut tajuk yang awak pilih tadi. Lepas tu boleh merakam, kalau yang nak bercerita boleh mula merakam video bercerita minggu ketiga. Okey, yang ketujuh boleh mengemas kini dan menyiapkan tugasan. Okey, minggu ketiga tu maksudnya awak dah mengemas kini dah kerja awak. Sebab apa? Sebab minggu yang keempat, calon menyerahkan tugasan kepada guru. Masa minggu keempat itulah guru akan memberi markah kepada tugasan calon. Okey, tugasan yang awak mesti beri, mesti menyerahkan hasil tugasan melalui email, Telegram, WhatsApp atau mana-mana medium yang bersesuaian untuk rakaman bercerita tadi. Tapi kalau buku skrip awak kena hantar secara hard copy ke sekolah. Kalau bercerita awak boleh hantarlah melalui email, Telegram ataupun WhatsApp. Selalunya sesuai ni lah, kalau WhatsApp kadang-kadang tu dia tak boleh nak ni kan. Melalui email pun boleh. Mana yang bersesuaian lah, yang rasa sesuai boleh hantar kepada Ustazah. Tak apa kalau awak ada rasa masalah ke apa, awak boleh rujuk terus kepada Ustazah. Boleh call ataupun WhatsApp. Okey. Okey, seterusnya ada lagi tak? Okey, yang ni. Okey, yang ni boleh sebut Mirul? Yang ni apa? Rubrik ke apa? Itu tak boleh saya. Okey, lampiran contoh teks rakam bercerita. Okey, contoh dia. Okey, ini dia awak punya contoh kandungan penyediaan teks. Okey, awak mesti tulis yang pertama, nama calon, okey, tajuk, angka giliran dan nama sekolah. Dekat sini awak boleh tulis pendahuluan isi-isi penting. Okey, isi kandungan, isi 1, isi 2, isi 3 dan isi 4. Pengajaran hikmah awak boleh masukkan. Okey, bawah lagi. Okey, penutup atau rumusan. Okey, kat sinilah yang awak boleh buat tadi. Okey, berdasarkan cerita ini saya dapat mengambil iktibar dan mencontohi. Okey, apa yang awak nak sebut. Bolehlah sambung pada situ. Okey, perhatian. Apa tu ya? Okey, boleh diadakan menggunakan tulisan bertaip komputer atau tulisan apa tu ya? Tulisan tangan. Okey, awak boleh menggunakan tulisan bertaip. Nak guna komputer pun boleh, tulisan tangan pun boleh. Tapi yang sesuai tulisan tangan je lah. Tak menyusahkan kan? Tulisan tangan senang, awak tulis saja dalam tu, tak ada masalah. Okey, ada lagi Mirul? Okey, tak perlu tulis nama dan kelas di ruangan ini. Apa ya tadi? Ustazah akan bagi ke murid tentang unik untuk kefahaman semula. Okey, yang ni Ustazah akan bagi semula. Hard copy untuk awak supaya awak boleh tengok contoh. Ustazah kalau buat buku skrip tu boleh guna kertas A4. Ya, kertas A4 pun boleh. Kertas warna pun boleh. Ataupun kalau tak ada kertas A4, tak ada kertas warna kat rumah awak, memang awak tak ada bahan-bahan tu, awak boleh guna kertas terpakai pun boleh. Tak ada masalah. Kalau rasa awak tak mampu ke ataupun benda-benda tu semua tak ada dan menyusahkan awak ke apa ke nak cari, tak boleh kan. Awak boleh guna kertas terpakai pun tak ada masalah, Ustazah terima. Yang penting awak punya kreativiti sendiri, tulisan awak sendiri, tak ada plagiat daripada internet. Lepas tu menyiapkan tugasan yang diberi mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey? Ada lagi soalan? Tak ada Okey, sampai situ saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kita ucapkan kepada pembentang kita, Ustazah Siti Rasidah, bagi mata pelajaran sirah untuk PPK SRA 2021 SRA Muaz bin Jabal. Okey, jadi sekiranya ada soalan, awak boleh lontarkan soalan awak ke ruangan chat di sini. Dan okey, yang A4 tadi boleh. A4 tadi tak ada masalah. Dan soalan awak insya-Allah akan dijawab dari masa ke masa bergantung kepada keperluan soalan tersebut.
Jadi bagi meneruskan majlis kita kepada pembentang yang terakhir yang akan menceritakan ataupun yang akan mendedahkan kepada kita bagaimana pelaksanaan PPK SRA bagi mata pelajaran bahasa Arab. Jadi bahasa Arab jadi tolong beri perhatian apa yang perlu awak lihat, apa yang perlu awak beri perhatian. Sebab bahasa Arab ni mungkin ada di antara kita yang menganggapkan dia susah sebab bukan bahasa kita. Jadi tolong beri perhatian dan marilah sama-sama kita mendengar penjelasan ataupun bagaimana pelaksanaan pentaksiran untuk bahasa Arab yang akan kita buat sama-sama insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita dengar daripada Ustazah Murziah binti Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baik. Ustazah akan mula taklimat untuk pelajaran bahasa Arab untuk PPK SRA, ya, penilaian pentaksiran kurikulum SRA. Muaz bin Jabal. Baik, Ustazah harap anak-anak semua boleh bagi perhatian apa yang akan Ustazah sampaikan di sini. Okey, cara dia lebih kurang sama dengan pelajaran sirah tadi, ya. Untuk PPK SRA tahun ini semua 100%, cuma pemarkahannya agak berlainan. Dia ada dua bahagian, iaitu tugasan dan yang tulisan, ya. Tugasan ni dia ada dua bahagian lah. Okey, di sini tengok. Tugasan ada dua bahagian, dua jenis tugasan. Anak-anak boleh pilih sama ada nak buat rakaman video ataupun buku skrip. Okey, boleh pilih salah satu, bukan buat dua-dua. Pilih salah satu, ya. Ustazah rasa anak-anak lebih tahu, ya, bahagian mana yang lebih mudah untuk dia. Pada Ustazah lebih galakkan buku skrip. Tapi kalaulah sekiranya untuk buat buku skrip tu rasa beban, rasa ada masalah, boleh buat rakaman video, ya. Dua-dua kita boleh terimalah ikut kesesuaian anak-anak sendiri. Sebab anak-anak yang nak buat kan, kita tak nak susah, kita tak nak menjadi satu bebanan untuk anak-anak semua. Okey, cuba kita tengok ni rakaman video, macam mana cara. Okey, tajuk dia, untuk tajuk rakaman video, dia ada dua tajuk, ya. Dua tajuk. Awak boleh pilih salah satu tajuk sahaja. Okey, tajuk yang pertama, Al-Fawakihul Mahalliyah wal Fawakihul Kharijiyah, iaitu buah-buahan, ya. Fawakihu ataupun as-simaru yang kita dah belajar, buah-buahan al-mahalliyah tempatan, dan buah-buahan import lah yang luar, ya. Contohnya seperti anggur, apple, anak-anak boleh tahulah kan mana satu buah-buahan yang tempatan dan buah-buahan yang import. Okey, itu tajuk yang pertama. Tajuk yang kedua, Al-Haywanatul Alifah wal Haywanatul Wahsyiyah. Itu dua jenis binatang, haiwan. Itu haiwan yang jinak dan haiwan yang liar. Itu dua tajuk. Anak-anak boleh pilih mana yang sesuai, ya. Tugasan dia sama, ya. Untuk buku skrip pun pakai tajuk yang ini, untuk video pun tajuk yang ini juga. Jadi anak-anak boleh pilihlah mana tajuk yang rasa mudah. Okey, baik. Tugasan yang kedua, tugasan menghasilkan video mengenai tajuk-tajuk yang telah ditetapkan. Calon dikehendaki mengumpul maklumat berkaitan tajuk yang telah dipilih. Setiap tajuk tersebut mestilah mempunyai gambar-gambar berserta nama dan contoh ayat mudah dalam bahasa Arab. Okey, kalau untuk video, dia boleh tunjukkan gambar buah-buahan apa yang dipilih. Kemudian ataupun dia nak tunjukkan benda maujud pun boleh. Misalnya buah-buah, dia pilih buah anggur misalnya, dia boleh nak sediakan nak tunjukkan buah anggur tu sendiri untuk video lah, ya. Kemudian calon yang memilih yang pertama dikehendaki menyediakan dia tak banyak jenis buah-buahan, ya. Dia hanya hendak untuk kamu 5 sahaja. 5 untuk buah-buahan, sekiranya awak pilih buah-buahan,
Awak ambil, awak pilih buah-buahan 5 untuk tempatan, buah-buahan tempatan dan 5 buah-buahan import. Tak banyak ya. Yang ustazah tahu anak-anak ustazah ni dah banyak dah hafal buah-buahan. Jadi untuk tugasan kita ni mudah aja. Dia nak 5 sahaja. Jadi anak-anak ambillah buah-buahan yang senang kita nak bagi contoh, yang senang nak dapatkan gambar, yang cantik. Kalau untuk buku scrap tu kan, gambar-gambar yang cantik, yang menarik, boleh ambil buah-buahan yang tu lah. Ya, dia banyak pilihan. Okey, baik. Calon yang memilih tajuk yang kedua dikehendaki menyediakan, ini tajuk haiwan lah. Ya, haiwan pun dua jenis haiwan lah, haiwan yang jinak dan haiwan yang liar. Ini ustazah rasa tajuk haiwan jinak, haiwan liar ni untuk tahun 5. Okey, anak-anak boleh tengok buku teks buku tahun 5 tu ada rasanya. Okey, guna buku teks Jawi pun tak apa, nak tengok jenis-jenis haiwan tu. Cuma nak dapatkan gambar-gambar tu anak-anak boleh carilah daripada internet, daripada mana-mana yang sesuai yang boleh dapatkan. Calon dikehendaki menyiapkan tugasan tersebut berpandukan skema permakahan yang diberi. Video boleh menggunakan aplikasi seperti Viva Video, KineMaster, aplikasi yang bersesuaian yang boleh anak-anak buat lah. Okey, seterusnya. Okey, ciri-ciri video sekiranya anak-anak pilih video. Video perlu dirakam secara landscape. Resolusi video dia 720p hingga 1080p. Durasi video tidak melebihi 5 minit sahaja. Okey, calon mestilah berpakaian seragam sekolah lengkap. Ya, masa buat rakaman video tu hendaklah pakaian sekolah lah, pakaian lengkap, kemas, bersih, yang sedap mata memandang kan. Okey, menyiapkan tugasan mengikut tempoh yang telah disiapkan. Okey, nanti ustazah ada sedetail-detailnya lagi dan awak pun dah dapat mengenai sirah tadi, lebih kurang sama je tugasan cara yang nak disediakan. Cuma pelajaran je yang lain, isi yang lain kan. Okey, kandungan, pengenalan diri, ini kandungan yang kena ada lah, sama ada buku scrap ke, video ke. Ini video pengenalan diri, nama pernah calon, angka giliran, nama sekolah dan tajuk. Ini kena dalam bahasa Arab lah. Kemudian penghargaan, huraian tajuk, bahagian tajuk yang dipilih tadi. Bahagian misalnya kalau buah-buahan tempatan, buah-buahan import. Itu bahagian ciri-ciri bahan. Dia boleh pilih gambar ataupun bahan maujud. Menyebut nama-nama yang berkaitan dengan tajuk, menyebut satu ayat mudah yang berkaitan dengan gambar. Okey ya, kamu kena bagi benda-benda gambar buah-buahan tu. Kamu kena sebut nama. Ini kalau video lah ya, sebut tu sebutannya biar betul, lancar. Ada seperti bahasa Al-Quran kan, bahasa Arab ada kena sebut dengan betul. Itu dia ambil markah lah. Kemudian kamu dikehendaki menyediakan ayat mudah. Ayat mudah je ya, tak payah nak fikir ayat-ayat susah. Ayat yang biasa-biasa kita belajar. Kita boleh gunakan ismul isyarah untuk jadikan ayat. Misalnya buah apple kan. Kita nak buat ayat mudah. Ini apple, ayat mudah sahaja. Tak perlu fikir yang susah-susah ya. Kita nak buat mudah aja. Okey, seterusnya menyebut satu ayat mudah. Okey. Penutup contoh rujukan lampiran. Okey, seterusnya lagi. Ustaz Mirul. Okey, ini arahan. Ya, calon-calon tolong ambil perhatian anak-anak. Yang pertama, calon melaksanakan tugasan penilaian dan pentaksiran kurikulum sekolah rendah agama bagi mata pelajaran bahasa Arab secara individu. Buat sendiri, tak ada kumpulan ya. Kalau ada masalah boleh tanya ustazah, boleh nak tanya mak ayah, abang kakak, boleh tanya. Tapi hasil kerja, tulis apa semua tu buat sendiri. Okey? Kemudian calon hendaklah melaksanakan tugasan yang diberi dalam masa yang telah ditetapkan mengikut jadual pelaksanaan tugas ya. Jadi jadual pelaksanaan tugas itu akan diberikan kepada awak. Jadi awak kena ikut jadual tu dengan sebetulnya lah ya. Ikut yang sepatutnya. Kemudian calon dikehendaki melakukan tugasan melahirkan satu video bahasa Arab mengikut arahan yang diberi.
calon perlu merujuk kepada guru mata pelajaran bahasa Arab masing-masing supaya tugasan dapat dilaksanakan secara optimal dengan merujuk kepada kriteria yang telah ditetapkan. Okey, sebarang masalah kena rujuklah, kena tanya ustazah. Okey. Hasil kerja calon mestilah asli, bukan hasil suntingan video lain dan dihasilkan sendiri oleh calon. Okey, calon hendaklah menyiapkan tugasan dengan sempurna dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Calon hendaklah menyiapkan tugasan dalam bahasa Arab. Isi-isinya semua kena dalam bahasa Arab. Ya, tak boleh bahasa Melayu lah. Kalau bagi bahasa Melayu, tak ada markah. Okey, baik, seterusnya Ustaz. Ini pelaksanaan tugas perjalanan kita. Yang pertama, yang ini taklimat yang Ustazah bagi sekarang. Alhamdulillah pada anak-anak yang masuk taklimat hari ini, insya-Allah bolehlah buat dengan sebaik-baiknya. Ya, yang tak boleh masuk, insya-Allah ada rakaman ni, dia boleh buka tengok je ya. Tapi syabaslah pada yang masuk tu. Yang kedua tu apa Mirul Ustaz? Apa yang kedua tu? Merancang, ini perjalanan lah, perjalanan tugasan ya. Minggu ni awak dah dengar taklimat, elok hari ni last untuk minggu ni awak selesai dengan taklimat, awak faham dah semua pelajaran dah bahasa Arab ni, taklimat yang akhir ya. Pelajaran-pelajaran yang lain awak dah dengar, awak dah faham untuk taklimat minggu ni. Minggu depan, minggu yang kedua, awak kena merangka, awak pilihlah apa tajuk mana, pilihan mana yang awak nak buat. Awak kena pilih dulu. Awak kena betul-betul pilih nak buat buku skrip ke nak buat video. Kalau ada masalah, tak dapat nak bagi keputusan, boleh tanya pandangan. Tanya pandangan mak ayah, nak tanya pendapat ustazah. Kalau pendapat ustazah dah bagi tahu tadi, ustazah lebih galakkan buku skrip. Awak kena hantar tadi hard copy lah buku skrip ya. Fikir betul-betul. Nak rancang, kena rancang betul-betul. Mana yang awak nak pilih. Tak mau nanti dah buat skrip, tak sesuai lah, nak buat yang tu lah, jadi susah. Jadi awak kena fikir betul-betul mana satu yang awak nak pilih. Okey? Mencari kandungan, dah pilih buah-buahan, dah pilih tu awak kena carilah apa benda yang berkaitan, isi-isi apa benda yang berkaitan dengan tajuk daripada sumber bercetak atau bahan maujud. Mengumpul dan menyusun kandungan isi berkaitan tajuk. Memastikan bahan yang diperolehi sesuai dan betul dengan merujuk kepada guru mata pelajaran bahasa Arab. Okey, minggu yang ketiga, membuat rakaman video. Dah ada semua benda awak dah boleh buat, bahan-bahan kalau apa isi-isi dah ada. Minggu ketiga tu dah boleh mula rakam. Awak kena buat ya. Kena rakam, melekapkan gambar, nama atau ayat yang berkaitan dengan kandungan tajuk yang dipilih. Okey. Kemudian mengemas kini dan menyiapkan tugasan. Dan akhir sekali minggu yang keempat, calon menyerahkan tugasan kepada guru. Nanti kita akan bagi, awak kena dengar, awak kena tengoklah apa-apa yang berkaitan, ustazah guru akan maklumkan pada awak macam mana cara awak nak hantar tu nanti ya. Guru memberi markah kepada tugasan pelajar. Pemberian markah ini untuk pelajaran bahasa Arab, bukan pengawas yang lain ya. Bukan yang guru-guru sekolah kita. Ustazah yang akan dibantu oleh guru-guru bahasa Arab yang lain lah. Ya, sekolah kita ya. InsyaAllah. Okey, seterusnya Ustaz. Ni lampiran contoh video yang akan awak buat. Ni tengok pendahuluan ya. Awak kena bercakap Arab ni. Tengok atas apa Ustaz? Nak kenalkan diri dalam bahasa Arab. Okey, ismi, betul, bagi salam. Inilah awak kena belajar betul-betul lah ya, cara percakapan ni, kelancaran akan diperhatikan nanti. Okey, ada salam, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Murdiyah binti Musa. Kemudian Raqmul Talib ni, nombor angka giliran awak nanti akan diberilah ya. Ana minal madrasati ibtidaiyah diniyah Mu'az bin Jabal. Wa insyaallah al-yawm sa'uqaddimu lakum amali tahtal mawdu'. Tajuk apa yang awak pilih, awak akan cakaplah nanti tu. Salah satu. Kemudian itu tajuk dia yang diberi. Awak pilih nanti mana tajuk yang awak buat. Kemudian penutup apa tu Ustaz? Awak tu apa Ustaz?
Penutup ni wa akhiran ana uhibbu, ni penutup daripada semua awak dah jelaskan video itu. Penutupnya kenapa awak suka mata pelajaran bahasa Arab. Li'annaha kenapa? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa. Ini dah habis, dah selesai. Kemudian di sini awak nak kena letak nama calon, tanda tangan, maksudnya rakaman tu kena ada hard copy jugalah ya, bagi kat Ustazah. Lain daripada video. Okey, seterusnya. Ini buku scrap. Macam mana cara kita nak buat buku scrap. Tajuk sama macam video juga ya. Sama ada nak pilih al-fawakihul mahalliyah atau wal fawakihul kharijiyah ataupun al-haywanatul alifah wal haywanatul wahsyiyah ya. Tajuknya sama. Tugasannya Ustaz atas bawah Ustaz. Kena pendap Ustazah. Okey, calon dikendaki mengumpul maklumat berkaitan tajuk yang telah dipilih. Setiap tajuk tersebut mestilah mempunyai gambar-gambar berserta nama dan contoh ayat. Okey, nanti yang buku skrip ni tak adalah bahan maujud. Ya, kena cari gambar yang cantik-cantik lah yang berkaitan dengan isi yang awak nak ambil tu. Kemudian calon yang memilih tajuk yang pertama dikendaki menyediakan buah-buahan 5 ya. 5 sahaja. 5 buah-buahan tempatan, 5 buah-buahan import. Calon yang memilih tajuk yang kedua dikendaki sama juga. Dia ambil 5 sahaja. 5 jenis binatang jinak dan 5 jenis binatang liar. Ada gambar, ada perkataan. Ya. Calon dikendaki menyiapkan tugasan tersebut berpandukan skema permakahan yang diberi. Buku skrip apa tu Ustaz? Bawah sikit Ustaz. Ni bahan yang perlu untuk buku skrip, kertas A4, kertas warna dibenarkan, ikut kesesuaian lah ya. Awak pun saya rasa ada pengalaman buat buku skrip kan. Bolehlah buat bagi cantik lah. Bagi bila Ustazah tengok tu memuaskan, nak markah lebih, nak markah banyak, kena. Sebab tugasan ini membantu awak untuk dapat markah cemerlang lah ya. Okey, kemudian kertas sepakai pun boleh. Kalau maksudnya kita guru-guru tak nak dengar lah awak tak buat kerja ni, ada masalah, tak ada kertas lah, tak ada bahan lah. Jadi tak ada masalah. Awak gunalah bahan apa yang ada dekat rumah awak, yang boleh awak buat. Buku latihan pun ada banyak tak guna, boleh pakai. Cuma awak buatlah bagi cantik. Awak tahu kan, awak belajar seni dekat sekolah SK, awak memang, Ustazah faham awak memang boleh tu ya. Buku portfolio, bahan yang bersesuaian. Menyiapkan tugasan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Okey, baik. Kandungan dia, muka depan, dia lebih kurang sama je ya. Macam siapa tanya tadi, Hayat katanya, muka depan ni cover dia sama saja, cuma tajuk je lain ya. Untuk pelajaran Arab, untuk awak tulislah pelajaran Arab dan ada tajuknya di situ, apa isi muka depan tu sama sahaja. Logo tu awak bolehlah ambil logo daripada tadi Ustazah Azizah kata dia nak bagi logo, boleh gunakan logo sekolah yang dah ada tu ya, untuk pelajaran yang lain juga. Okey, daftar isi kandungan lah awak tulis muka surat berapa. Huraian tajuk, penghargaan, bahagian, gambar serta nama, bina satu ayat mudah. Dia nak satu ayat aja ya. Satu ayat mudah sahaja. Mudah sangat ya. Jangan rasa susah. Okey? Kemudian penutup. Kemudian contoh buku rujukan lampiran lah. Apa rujukan awak? Ya, buku teks, buku aktiviti boleh, internet, apa rujukan yang awak gunakan tu tulis sahaja. Okey, baik. Arahan untuk buku skrip ni, calon melaksanakan tugasan penilaian dan pentaksiran kurikulum sekolah rendah agama bagi mata pelajaran bahasa Arab secara individu. Buat sendiri ya, jangan minta tolong orang lain buat sendiri ya, baru puas hati. Memang syarat dia kena buat sendiri. Calon hendaklah melaksanakan tugasan yang diberi dalam masa yang telah ditetapkan mengikut jadual pelaksanaan tugasan. Calon dikehendaki melakukan tugasan menghasilkan satu buku skrip bahasa Arab mengikut arahan yang diberi. Calon
perlu merujuk kepada guru mata pelajaran bahasa Arab masing-masing supaya tugasan dapat dilaksanakan secara optimal dengan merujuk kepada kriteria yang telah ditetapkan. Hasil kerja calon mestilah asli, ya. Bukan tiruan yang asal yang kita buat sendiri, okey. Bukan hasil suntingan dan dihasilkan sendiri oleh calon. Calon hendaklah menyiapkan tugasan dengan sempurna dalam jangka masa yang ditetapkan, ya. Calon hendaklah menyiapkan tugasan dalam bahasa Arab, tetapi keutamaan markah diberi kepada tulisan tangan yang cantik. Maksudnya macam pelajaran sirah tadi jugalah, boleh tulis, boleh type, tapi yang tulisan tangan itu diberi keutamaan. Ada markah bonus lah. Okey, baik, seterusnya. Ini dah, ya, sama je. Yang pertama taklimat yang ni sama je macam tadi juga. Ini contoh lampiran buku scrap. Okey, ini muka pertama dia ni, ada logo, kemudian ada apa tu, nama sekolah ya Ustaz. Ya, sama macam cover yang lain juga, ya. Kemudian tajuk, tajuk apa yang awak pilih? Awak tulis di situ. Ini tajuk kena tulis Arab lah, ya. Tajuk Al-Haywanat, tulis dalam bahasa Arab tajuk yang diberi. Kemudian nama calon, nama penuh, ya, nama penuh, nombor MyKit dan angka giliran. Tulis bagi jelas, bagi cantik. Yang cover ni bolehlah awak buat bagi cantik, nak guna nak type boleh, ya. Maksudnya kita nak tengok cantik lah muka depan tu. Okey, kemudian daftar isi kandungan ni dia ada perkara dia perhargaan, tulis nanti halaman muka surat berapa awak buat, ya. Kemudian bahagian tulis muka surat berapa, gambar serta nama, berapa line yang awak adakan daripada muka surat berapa kepada muka surat berapa sampai muka surat berapa awak kena tulis. Kemudian ayat mudah, ayat mudah diasingkan, ya. Kemudian penutup muka surat berapa. Okey, seterusnya. Ini penutup yang awak nak kena tulis lah, ya. Ana uhibbu maddah lughatul Arabiyah li'annaha, saya suka pelajaran bahasa Arab kerana, awak kena sendirilah. Kerana apa awak suka pelajaran bahasa Arab? Di antaranya li'annahu lughatul Quran, kan. Awak boleh cari sendiri yang tu. Itu dikira markah jugalah sebagai penutup, ya. Okey, baik, seterusnya Ustaz. Pengakuan calon, ni penting, ya. Pengakuan calon, tanda tangan, nama calon, tarikh awak hantar awak punya tugasan tu. Okey, lagi Ustaz? Ada lagi? Saya tekat tu je. Setakat tu je. Okey, baik, ya. Adin markah tadi cara pemberian markah tu dia adalah, ya. Nak markah lebih, nak markah yang lebih tu awak kena isi, berpandukan isi, ya. Kalau dia minta 10, awak bagi 10, dapatlah markah sebaiknya. Kalau awak bagi sikitlah markah. Jadi Ustazah harap awak boleh buat tugasan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, insya-Allah boleh, ya. Jangan kita anggap benda tu belum buat lagi kita dah anggap susah, kita dah mengalah. Dia tak nak macam tu. Kita cuba setakat mana kita boleh, insya-Allah, ya. Ini peluang PPKSRA ni, dia peluang untuk kita untuk mendapat cemerlang. Ustazah rasa peluang boleh buat lah, ya, boleh dapat, insya-Allah, ya. Okey, baik, Ustazah rasa itu sahaja. Sebarang masalah apa semua boleh kemukakan, boleh PM, boleh tanya, tak ada masalah. Janji kita nak buat. Kita niat kita nak buat dan nak berjaya dengan cemerlang, ya. Okey, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dialah, begitulah pembentangan yang telah dibentangkan oleh semua pembentang kita daripada mula dengan Jawi, kemudian diikuti oleh Ustazah Siti Rashidah, gambar tu, kemudian sirah dan juga bahasa Arab. Jadi secara kesimpulannya, tugasan tersebut kalaulah yang berpusatkan buku scrap, sebaiknya hendaklah dituliskan dengan tangan sendiri, tulisan sendiri. Sebab apa? Sebab kita perlu berbangga dengan tulisan kita. Walaupun nampak tak cantik,
alal aqal sekurang-kurangnya tulisan tersebut boleh dibaca oleh kita dan juga oleh orang yang membaca. Tak cantik tak apa. Yang penting tulisan kita sendiri. Yang kedua, untuk video pula mestilah mengikut format yang ditetapkan. Okey. Mestilah yang seperti yang telah ditetapkan, iaitu 720 piksel ataupun 1080 piksel. Maksud dia resolusi video tu tinggi. Kita nak dengar butiran suara yang keluar tu jelas dan juga gambar tu cantik. Gambar tu nampak cantik. Yang paling penting sekali, hasil kerja awak tu mestilah original by own self, bukan diri awak sendiri, bukan awak ciplak daripada orang lain. Awak boleh ambil idea daripada orang lain, tetapi hasil awak buat tu adalah daripada awak sendiri, hasil kerja awak sendiri. Boleh bincang dengan mak ayah, abang, kakak ipar dan sebagainya, tetapi hasil kerja buat itu adalah daripada tangan awak sendiri. Kalau type, awak sendiri type. Kalau tulis, awak sendiri yang tulis, bukan orang lain. Okay, jadi Ustaz Amirul, sekiranya ada pertanyaan satu tu Ustaz Amirul. kalau Buat ada video pertanyaan, macam presentation ke apa Ustazah dia tanya? tadi soalannya Maulana, buat okey. video macam Ada belum presentation dijawab ke lagi apa? tadi. Apa ni, mana panel kita yang boleh jawab? Kita boleh Siapa yang membentang. terlibat dengan video lah, sirah dengan bahasa Arab tu. Ustazah Rashidah. Okey, yang untuk kalau sirah, video tu bukan macam presentation tau. Video tu macam awak bercerita. Video bercerita. Awak pernah tengok kan bercerita kan? Contoh bercerita mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Macam awak bercerita, ada gaya dia, apa semua. Lepas tu kena ingat masa awak bercerita tu, awak punya video tu mesti penuh, gambar penuh. Dan berpakaian uniform sekolah. Okay, itulah kalau sirah macam tu lah. Bercerita. Dia bukan macam presentation, bukan. Dia bercerita. Okey. Okay. Harap terjawab soalan tu. Jadi berpakaian sekolah tu jangan pakai pakaian sekolah DSK, pakai pakaian sekolah SRA Muaz bin Jabal yang ada lencana tu. Bagi nampak cantik sikit. Silap pakai pakaian sekolah memandu pun payah juga nanti ni. Okey, jadi ada apa-apa soalan lagi? Dan nanti semua maklumat tentang setiap tajuk. Okey, ni soalan. Nanti semua maklumat tentang setiap tajuk tu Ustazah akan hantar ke Telegram WhatsApp ke, ya kita akan perincikan benda perkara ini semua ke dalam grup. Dan insyaAllah sekiranya awak ada soalan ataupun ada keraguan, benda yang sama tak faham, awak boleh terus berhubung terus DM kepada awak punya guru pembimbing ataupun guru mata pelajaran lah, lebih senang. Okey. Jadi ada apa lagi? Kalau ada soalan boleh lontarkan sekarang. Maksud dia semualah boleh tengok. Tapi kalau awak ada soalan yang memang agak bersifat peribadi, tapi mestilah berkait dengan kerja khusus ataupun apa tu? Dengan tugasan yang perlu kita buat, mestilah berkait lah. Janganlah tanya soalan yang tak ada kena-mengena. Okey, jadi sekiranya kalau tak ada apa-apa, saya rasa kita sampai di sini sahaja pembentangan kita ataupun pembentangan dan juga pelaksanaan kita punya PPK SRA bagi madah sirah, madah jawi dan juga madah al-arabiyah. Jadi terima kasih sekali lagi pihak majlis ucapkan kepada guru mata pelajaran selaku pembentang kita pada petang ini, dan jutaan terima kasih juga kepada semua anak-anak. Tahniah diucapkan sebab sudi hadir pada petang ini. Kalau ada masalah boleh terus DM awak punya guru mata pelajaran, guru kelas pun boleh, tak ada masalah. Jadi marilah sama-sama kita akhiri majlis kita. Sebelum itu, saya mewakili pihak majlis mengucapkan memohon jutaan kemaafan di atas segala ketaksiran yang berlaku sepanjang saya mengendalikan majlis pada petang ini, dan kami guru-guru memohon jutaan kemaafan di atas kekurangan kami, dan apa yang harapan kami adalah kita sama-sama dapat melaksanakan tugasan ini sebaiknya. Jadi marilah sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Link kehadiran kita share dalam grup ke macam mana? Lupa nak share. Tak apa, saya sharekan sekarang. Link kehadiran Ustaz sharekan sekarang. Dan kejap, tengok di ruang komen, awak boleh klik dan terus isi. Tu ada link. Sebelum awak tinggalkan majlis kita ni, lebih baik awak share dulu awak punya link. Tu Ustaz dah serahkan. Dah ada link kehadiran di sini.
Tengok di ruang komen. Boleh isi. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi. Biru hilang ke? Hilang terus. Hilang terus. Sehingga berjumpa lagi, tertekan pula. Sehingga kita berjumpa lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tak apa Ustaz bagi ruangan. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk awak isi wabarakatuh. ni lebih kurang dalam seminit sebelum Ustaz tamatkan kita punya broadcast pada petang ini. Okey, terima kasih semua. Sama. Assalamualaikum. يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل